Baiklah, di sini saya ingin menerangkan tentang ciri-ciri guru efektif, iaitu guru yang berkesan mempunyai ciri-ciri yang membezakan mereka. Guru adalah individu yang cekap dalam bidangnya, iaitu memiliki kemahiran komunikasi yang baik serta menunjukkan keterlibatan emosi dengan pelajar. Guru yang berkesan juga kreatif dan inovatif dalam pengajaran serta aktif dalam proses pembelajaran mereka. Mereka juga menghormati kepelbagaian dalam bilik darjah serta melaksanakan penilaian berterusan dan juga menjadi sumber inspirasi untuk pelajar, di samping sentiasa membangunkan diri melalui pendidikan dan pembangunan profesional untuk memastikan pengajaran yang berkualiti serta relevan. Baiklah, di sini saya ingin menerangkan tentang definisi guru efektif serta juga ciri-ciri guru efektif, iaitu tentang definisi adalah guru yang efektif ialah guru yang memiliki kemahiran mengajar dan juga kemahiran komunikasi yang baik serta keupayaan untuk menginspirasi kepada pelajar. Mereka memberikan pengajaran yang berkualiti, melibatkan pelajar secara aktif dan menghormati kepelbagaian dan perbezaan antara pelajar. Selain itu, juga guru yang berkesan mengaplikasikan penilaian dan juga penyesuaian berterusan untuk meningkatkan pembelajaran mereka dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka melalui pembelajaran secara berterusan. Di sini ada 6 ciri-ciri guru efektif. Yang pertama adalah pengetahuan profesional. Yang kedua pula, perbincangan pengajaran. Yang ketiga pula adalah penyampaian pengajaran. Yang keempat adalah pentaksiran. Dan yang kelima, persekitaran pembelajaran. Dan akhir sekali adalah profesionalism. Ciri pertama ialah pengetahuan profesional ataupun professional knowledge, di mana ianya ialah pengetahuan subjek dari segi fakta, konsep, prinsip dan kaedah. Cara untuk menentukan pemikiran bagi pedagogi meliputi pedagogi, kurikulum, murid, budaya dan komuniti. Dari segi pedagogi, guru boleh menggunakan pelbagai teknik pengajaran yang bersesuaian untuk digunakan dalam sesi pembelajaran ataupun PDP. Khususnya, guru juga mestilah merancang RPH ataupun rancangan pengajaran yang menarik secara sistematik agar pelajar dapat mudah serta meminati subjek tersebut. Selain itu, guru juga mestilah menyampaikan ilmu ataupun bahan itu dengan cara yang mudah dan sistematik dengan menggunakan alat bantu mengajar ABM ataupun menggunakan alat visual seperti projektor ataupun tayangan video. Selain itu, guru juga boleh mengubah strategi pengajaran sesuai dengan pelajaran yang ingin diajar oleh mereka pada hari tersebut. Sebagai contoh, menggunakan aktiviti eksperimen seperti hands-on dan juga amali. Selain itu, dari segi kurikulum pula, guru mestilah mempunyai pengetahuan yang menyeluruh tentang subjek yang ingin diajar agar murid-murid dapat memahami satu subjek itu dengan lebih sempurna. Selain itu, guru juga mestilah mampu menyampaikan ilmu kepada murid-murid dengan lancar dan juga tepat. Dari segi murid pula, guru-guru mestilah memupuk persekitaran pembelajaran yang selamat dan juga bersih ataupun ceria di dalam bilik darjah agar murid-murid berasa lebih seronok dan juga lebih berminat untuk belajar di dalam kelas. Dari segi budaya pula, guru-guru sebagai guru-guru efektif, mereka juga boleh menggunakan pelbagai teknik penilaian seperti ujian pertengahan tahun dan akhir tahun bagi memudahkan guru-guru untuk menilai tahap kefahaman murid-murid di dalam kelas. Seterusnya, guru-guru juga boleh menguasai kaedah pengajaran serta menyelesaikan latihan bersesuaian dengan tahap kefahaman murid-murid dalam kelas
agar soalan itu tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah bagi pelajar-pelajar agar mereka tidak merasa bosan dalam kelas, serta menambahkan keyakinan mereka dalam mempelajari subjek tersebut. Terhadap komuniti pula, guru-guru mestilah sedar akan kepentingan penjaga atau ibu bapa kepada pendidikan kanak-kanak sejak dari sekolah rendah lagi. Ini kerana dengan melibatkan ibu bapa dalam pendidikan kanak-kanak, ibu bapa boleh mengambil berat tentang pembelajaran serta tahap pencapaian anak-anak mereka di dalam kelas dengan lebih terperinci. Seterusnya, guru-guru kelas juga boleh memberikan ibu bapa maklumat terkini agar dapat menggalakkan pelibatan ibu bapa dalam acara-acara yang diajarkan oleh pihak sekolah dalam memupukkan lagi minat murid-murid dalam satu subjek tersebut. Ciri seterusnya ialah perancangan pengajaran ataupun instructional planning. Apakah yang dimaksudkan dengan perancangan pengajaran ini? Perancangan pengajaran ini mampu untuk merancang dan mengatur pengajaran dengan memaksimalkan masa pengajaran, mengenal pasti tujuan pembelajaran serta mengintegrasikan data pentaksiran yang berasaskan bilik darjah. Bagaimanakah untuk memaksimalkan masa pengajaran ini? Guru-guru boleh menyusun masa aktiviti sepanjang pelajaran dirancang dengan teliti agar masa-masa terluang murid tidak dibuang begitu sahaja. Selain itu, guru-guru juga boleh menyediakan jumlah masa yang sesuai untuk setiap tugasan di dalam kelas. Pada contoh, setiap latihan diberikan hendaklah disiapkan dalam masa 30 minit agar soalan-soalan yang diberikan itu boleh dibincang di dalam kelas pada waktu itu juga. Seterusnya ialah mengenal pasti tujuan pembelajaran. Macam mana kita nak mengenal pasti tujuan pembelajaran ini? Guru-guru boleh mereka bentuk pelajaran dengan mengambil kira penyertaan pelajaran yang aktif. Ini sebagai contoh dengan membuat kuis dalam kelas. Guru-guru boleh membuat kuis dalam kelas dengan cara membahagikan mereka ke dalam beberapa kumpulan dan kumpulan yang menang boleh diberikan dengan hadiah ataupun ganjaran. Seterusnya, menyepadukan beberapa strategi pengajaran. Sebagai contoh, seperti yang saya kata tadi, boleh menggunakan ABM serta menggunakan kuis di dalam kelas. Sebagai contoh, dengan alat bantu mengajar ini, guru-guru boleh memudahkan guru-guru untuk mengajar dalam kelas serta untuk memudahkan cara untuk menyampaikan ilmu dengan lebih sistematik. Dengan menggunakan kuis pula, kita boleh menguji tahap kefahaman pelajar setelah menggunakan alat-alat ABM itu. Bagaimanakah untuk mengintegrasikan data pentaksiran pula? Data pentaksiran ini boleh dinilai dengan menggunakan berbagai keperluan, kapasiti dan pengetahuan sedia ada murid mereka. Sebagai contoh, dengan menggunakan ujian pertengahan tahun dan akhir tahun itu tadi, guru-guru boleh menilai tahap kefahaman murid-murid dalam kelas sepanjang sesi pengajaran berlaku dalam tahun tersebut. Ciri yang ketiga ialah penyampaian pengajaran. Ini adalah kaedah pengajaran yang direka bentuk untuk memaksimalkan pemahaman dan pencapaian pelajar. Objektif utama ialah untuk membantu pelajar menguasai pengetahuan dan juga kemahiran. Contoh yang pertama ialah guru. Dia kena ada latar belakang yang kukuh dalam mata pelajaran yang diajar. Guru dia kena ada kefahaman yang mendalam. So, guru ni dia boleh kuasai konsep pelajaran yang baik. So, dia boleh sampaikan kepada pelajar dengan jelas. Yang kedua ialah guru perlu menggunakan teknik penyoalan yang sesuai. Guru boleh menggunakan teknik menyoal soalan untuk memberangsangkan pemikiran para pelajar sepanjang proses pembelajaran. Ciri yang keempat ialah pentaksiran. Pentaksiran ini dijalankan oleh seorang guru untuk mengukur perkembangan dan juga potensi pelajar. Objektif utama dia adalah untuk mengukur sejauh mana pelajar telah mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya dengan menilai kemajuan pelajar. Guru dia boleh kumpulkan data yang berkaitan dengan prestasi akademik pelajar seperti markah ujian ataupun tugasan.
Guru boleh menggunakan kaedah ini untuk menilai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa. Yang kedua ialah menilai potensi pelajar. Guru juga boleh mengenalpasti potensi pelajar yang lebih besar yang boleh dikembangkan. Contohnya, guru boleh melihat daripada aspek kreativiti, cara pelajar menyelesaikan masalah dan juga sifat kepimpinan. Ciri yang kelima ialah persekitaran pembelajaran, iaitu kemahiran dalam mengurus dan mengorganisasikan persekitaran pembelajaran. Guru yang efektif mempunyai kebolehan merancang pembelajaran, mampu menguruskan kelas dengan berkesan, mempunyai kemahiran menggunakan teknologi pendidikan, dapat mengatur kumpulan kerja dan mengatur sumber daya pembelajaran. Sebagai contoh, guru yang efektif dapat merancang jadual pembelajaran yang cekap bagi para pelajarnya. Yang kedua ialah guru yang efektif mampu dan boleh menggunakan teknologi pendidikan secara inovatif dan kreatif. Seterusnya, guru yang efektif juga boleh mengumpul, mengelas dan menyusun bahan pengajarannya mengikut kategori dan pemahaman sedia ada pelajar. Dan yang akhir sekali ialah guru efektif mampu membahagikan pelajar kepada kumpulan yang sesuai. Ciri yang keenam ialah profesionalisme. Profesionalisme guru merujuk pada sikap, tingkah laku dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Antara ciri guru yang efektif yang menunjukkan sifat profesionalisme ini ialah guru tersebut mempunyai kecekapan akademik dan profesional. Sebagai contoh, guru tersebut membangunkan diri dalam pembelajaran dan pembangunan profesional dengan perkembangan terkini. Yang kedua ialah guru yang efektif mempunyai sikap dan tanggungjawab yang profesional. Sebagai contoh, guru yang efektif boleh mengekalkan rahsia maklumat pelajar dan melayan semua pelajar secara adil dan saksama. Yang ketiga ialah guru yang efektif memahami kepelbagaian pelajar. Sebagai contoh, guru tersebut menghormati kepelbagaian pelajar yang berbilang kaum dan agama serta melayan mereka secara adil tanpa unsur-unsur rasism. Kesimpulannya, guru yang berkesan adalah mereka yang pakar dalam bidangnya, dapat menyampaikan maklumat dengan jelas dan menguruskan bilik darjah dengan baik. Mereka mencipta persekitaran pembelajaran yang positif, fleksibel, sabar dan empatik terhadap pelajar. Guru yang berkesan memotivasikan pelajar dengan kecintaan terhadap ilmu, memberikan penilaian dan maklum balas secara berkala serta bekerjasama dengan rakan sekerja, ibu bapa dan pihak berkepentingan. Mereka membentuk komuniti pembelajaran yang menyokong dan menjadi contoh positif dalam sikap dan tingkah laku mereka. Dengan memenuhi kriteria ini, guru dapat membimbing pelajar ke arah kecemerlangan.